Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprina Yasmin binti Zaiful Aman, KBJ 22151068. Saya mewakili ahli kumpulan saya untuk membentangkan hasil kerja kami iaitu penyakit difteria. Berikut adalah ahli kumpulan dan objektif pembelajaran untuk pembentangan kami. Nama saya Norazlina binti Awang Sahari, KBJ 221510-261. Difteria merupakan sebab penyakit yang berpunca daripada jangkitan bakteria yang dikenali sebagai Corynebacterium diphtheria. Bakteria ini selalunya menjangkiti melalui saluran pernafasan dan akan menyebabkan simptom seperti demam, sakit kerongkong, nafas berbau, bahan berwarna kelabu pada bahagian lidah dan tonsel. Seterusnya adalah penyebab. Difteria disebabkan oleh bakteria Corynebacterium diphtheria yang dapat menyebar dari orang ke orang. Seseorang boleh tertular difteria bila tidak sengaja menghirup atau menelan percikan air liur yang dikeluarkan oleh penghidap saat batuk atau bersin. Penularan juga boleh terjadi jika menyentuh benda yang sudah tercemar dengan air liur penghidap, seperti gelas atau sudu. Difteria adalah penyakit serius yang disebabkan oleh racun yang dihasilkan oleh bakteria yang disebut sebagai Corynebacterium diphtheria. Penyebaran difteria dapat hidup dalam banyak keadaan seperti mulut, hidung, tekak dan juga kulit seseorang individu. Selain itu, penyakit difteria juga jarang berlaku di United States kerana telah diberikan vaksin. Penyakit ini akan terjadi kepada individu yang tidak vaksin dan hidup dalam kelompok ramai ataupun tidak sihat, serta individu yang mengunjungi negara-negara di mana difteria yang sering berlaku, contohnya di negara Rusia, Ukraine dan Mongolia pada tahun 90-an. Tempoh masa yang diambil ketika jangkitan adalah 2 hingga 5 hari maupun lebih lama. Jangkitan yang lebih teruk boleh mengancam nyawa seseorang individu. Penyebaran difteria kebiasaannya merebak dari individu ke individu lain melalui titisan bawaan udara seperti batuk dan bersin. Ia juga boleh disebarkan melalui sentuhan objek yang dicemari oleh cecair yang mengandungi kuman. Yang pertama, gangguan pernafasan terhadap individu kerana toksin yang terhasil oleh difteria dapat merosakkan tisu di kawasan yang tersakiti. Yang kedua, berlakunya kerosakan jantung kerana toksin difteria boleh merebak melalui aliran darah dan merosakkan tisu-tisu lain dalam badan. Contohnya, boleh merosakkan otot jantung, menyebabkan komplikasi seperti keradangan otot jantung, myocarditis. Hal ini boleh menyebabkan kegagalan jantung dan kematian mengejut. Yang ketiga, kerosakan saraf mengakibatkan pengaliran di saraf menjadi lemah sehingga sukar menelan. Saraf pada lengan dan kaki juga turut meradang menyebabkan kelemahan otot. Saya Safia Marisa binti Razalai. Di sini saya ingin menerangkan tentang tanda dan gejala penyakit difteria. Antaranya ialah demam panas secara tiba-tiba, sakit di bahagian kerongkong, batuk, sukar untuk menelan kerana tekak berasa sakit di kawasan antara rongga mulut dan faring, sukar untuk bernafas kerana adanya lapisan putih yang menutupi saluran pernafasan, sakit kepala, fatigue dan bagi kes yang teruk, kelenjar menjadi bengkak di bahagian leher. Seterusnya ialah ujian diagnostik. Bagi mengesahkan penyakit ini, ujian makmal akan dijalankan seperti membiakkan bakteria Corynebacterium diphtheria ke dalam sampel, sebagai contoh suap pada bahagian tekak atau hidung. Pesakit akan disahkan menghidap penyakit ini jika terdapat bakteria Corynebacterium diphtheria ini dalam sampel. Selain itu, doktor juga boleh mengambil sampel dari kudis yang terbuka atau ulcer dan cuba untuk membiakkan bakteria tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Ansizati BTM Syamsuddin, nombor matrik KBJ 221510-264, ingin menerangkan tentang rawatan penyakit difteria. Rawatan difteria yang pertama adalah secara pemberian antibiotik. Antibiotik untuk membunuh dan menyingkirkan bakteria ini penting untuk jangkitan difteria dalam sistem pernafasan dan pada kulit serta bahagian yang lain, sebagai contoh mata dan darah. Selain itu, penghidap difteria
difteria biasanya tidak lagi dapat menjangkiti orang lain 48 jam selepas mereka mula mengambil antibiotik. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk menghabiskan antibiotik untuk memastikan bakteria dikeluarkan sepenuhnya daripada badan. Selepas pesakit selesai menjalani rawatan penuh, doktor akan menjalankan ujian untuk memastikan bakteria tiada lagi di dalam badan pesakit. Yang kedua adalah antitoksin. Antitoksin difteria adalah untuk menghentikan toksin bakteria daripada merosakkan badan. Rawatan ini sangat penting untuk jangkitan difteria pernafasan, tetapi ia jarang digunakan untuk jangkitan kulit difteria. Seterusnya, bagi sesetengah orang, difteria pernafasan boleh menyebabkan kematian. Walaupun dengan rawatan, kira-kira 1 dalam 10 pesakit dengan difteria pernafasan mati tanpa rawatan, sehingga separuh daripada pesakit boleh mati akibat penyakit ini. Yang terakhir adalah penjagaan di rumah. Perkara terbaik yang boleh dilakukan oleh sesiapa yang menghidap difteria di rumah ialah berehat dan elakkan daripada melakukan aktiviti fizikal, kerana pesakit difteria mengalami masalah kegagalan jantung yang mengambil masa berminggu-minggu untuk pulih sepenuhnya. Saya Afina Yasmin binti Zaiful Aman, KBJ 22151068 akan membincangkan tentang komplikasi penyakit difteria. Yang pertama, salur pernafasan akan tersumbat. Yang kedua, myocarditis, iaitu kerosakan pada organ jantung. Yang ketiga, polyneuropathy, iaitu kerosakan saraf. Yang keempat, kegagalan buah pinggang. Nama saya Nur Aisyah binti Asmaili, nombor kad matrik KBJ 2215-10272. Pencegahan untuk penyakit difteria yang pertama ialah mendapatkan rehat yang secukupnya. Yang kedua, banyakkan minum air masak. Yang ketiga ialah difteria juga boleh dicegah melalui penggunaan vaksin. Vaksin tersebut dikenali sebagai DTaP yang melindungi seseorang individu daripada 3 jenis bakteria, iaitu difteria, tetanus dan pertusi. Vaksin ini diberikan kepada kanak-kanak semasa mereka berumur 2, 3, 5, 10 serta 18 bulan. Vaksin ini hanya boleh bertahan selama 10 tahun. Oleh itu, pakar perubatan mengesyorkan pemberian vaksin ini diberikan sekali lagi pada umur 12 tahun. Demikianlah penjelasan mengenai penyakit difteria. Difteria boleh menjadi penyakit yang berbahaya dan boleh menyebabkan kematian sekiranya tidak dirawat dengan baik. Penyakit ini juga boleh merebak dengan mudah. Oleh itu, wajarlah kita untuk menjaga penjarakan sekiranya terdapat seseorang yang menjangkiti penyakit difteria ini.